Empat perkara yang nak dimerdekakan menurut Islam. Dan kalau empat ini belum kita dapat merdekakan, maknanya kita belum merdeka. Merdeka bukanlah bermakna kita perintah sendiri, kita halau berjaya. Kalau itu yang dikatakan merdeka, maka Nabi Muhammad tak lawan bangsa dia, bangsa Arab, ya. Nabi tak lawan bangsa Arab. Mekah, sebab Mekah diperintah oleh bangsa dia. Bahkan bukan diperintah bangsa dia, diperintah oleh keluarga dia, Bani Hashim. Sebab itu ada tiga yang disebut oleh Rubai ketika dia berdepan dengan Rustam. Dia kata, Allahu ba'asana, Allah bangkitkan kami. Allah maknanya bangkitkan umat Islam ni, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Jadi Allah bangkitkan kami untuk keluarkan manusia ini min ibadatil ibad ila ibadatillah. Itu kemerdekaan yang pertama, daripada mengabdikan diri kepada sesama makhluk, sesama hamba, kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Itu yang pertama, maknanya membebaskan dari sudut akidah, bebaskan dari sudut akidah, daripada menyembah selain daripada Allah kepada hanya menyembah Allah. Itu kemerdekaan yang pertama dari sudut akidah. Yang kedua, wa min juril adyan ila aqdil Islam, daripada berbagai-bagai peraturan ataupun agama, peraturan kepada peraturan yang adil, iaitu Islam. Di mana yang kedua membebaskan sistem daripada sistem yang tak adil. Kita kena pegang dan faham bahawa sistem ataupun peraturan yang lain daripada peraturan yang telah diturunkan oleh Allah adalah zalim, ya, adalah zalim. Hanya peraturan Allah saja peraturan yang adil. Itu maknanya memerdekakan sistem undang, ya. Jadi sebab itu menjadi satu kesalahan besarlah bagi mana-mana negara yang merdeka, yang telah menghalau penjajah, kemudian diambil alih oleh apa kita kata orang tempatan, tetapi sistemnya masih penjajah. Itu adalah satu kesalahan besar. Kalau sebelum merdeka kita boleh kata pasal penjajah-jajah kita, tapi kalau penjajah dah balik, sistem itu masih sistem penjajah, mana tak pula, ya. Maknanya kita tak merdeka dari seluruh sistem lah, ya. Dan yang ketiga ialah wa min dikin dunia, daripada kesempitan hidup dunia ila si'atiha, kepada keluasan, itulah akhirat. Mana nak melepaskan kita daripada belenggu dunia, supaya kita buat apa juga kita nampak akhirat dan matlamat kita, matlamat akhirat. Dan yang keempat ialah yang kita duk minta hari-hari, iaitu waqina azabannar, itqu minan nar wa najatu minan nar, bebas dari azab, merdeka dari azab, ya. Jadi tuan-tuan, nak merdeka atau nak membebaskan diri kita daripada azab ini, kita tak akan dapat kecuali tiga tadi kita bebas, ya. Kita merdeka dari segi tauhid, kita merdeka dari segi sistem, kita merdeka dari segi dunia. Tiga itu kita dapat bebaskan, insya-Allah kita akan bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung balik perbincangan kita surah Yasin. Kalau tak silap kita masuk ayat 19. A'udzu billahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musyrikun. Maksudnya rasul-rasul itu menjawab, naas dan malam kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu?
kamu bukanlah orang-orang yang mau insaf, bahkan kamu adalah pelampau. Baik, ini jawaban yang diberi oleh rasul-rasul, kerana sebelum ini rasul-rasul itu dituduh bahawa benda tak elok, ya. Di mana dulu mereka berkata kepada rasul, penduduk Antakya yang diutuskan rasul dulu ni, ya, sampai 3 orang rasul diutuskan. Mereka kata kepada rasul itu dulu, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Itu kata penduduk bandar itu, penduduk yang di pinggir bandar itu, disebut dulu iaitu Antakya, ya. Berkata, sesungguhnya kami merasa naas dan malam dengan sebab kamu. Jadi mereka kata mereka bernasib malam itu kerana kedatangan rasul. Kebetulan tu masa tu berlaku kemarau. Kebetulan masa kedatangan rasul itu dia berlaku kemarau. Jadi menjadi alasan kepada mereka kemarau itu adalah disebabkan rasul. Dan tuan-tuan, ini merupakan perkara biasa, tuduhan-tuduhan yang akan dilemparkan kepada para pejuang, ya, para pejuang atau para dai, para pendakwah akan dituduh macam-macam lah. Ya, dululah kita sebut dah dulu, ya, bagaimana rasul-rasul dituduh macam-macam. Nabi Muhammad sendiri dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Nabi Muhammad juga dituduh apa kita kata memperlekehkan agama datuk nenek yang mereka bawa, dan Nabi Muhammad juga dituduh sebagai telah mengkafirkan datuk nenek mereka. Jadi makna ini perkara biasa dalam dakwah, dalam kerja-kerja menyampaikan Islam ini. Kita kata akan menghadapi tentangan. Paling kurang tentangan itu ialah melalui kata-kata, fitnah. Dan sampai kepada peringkat kemuncaknya ialah mengambil tindakan yang lebih kasar. Macam ayat yang lepas ni, apa dia kata? Lanar jumanakum, kami akan rejam kamu. Jadi bermula dengan tuduhan, fitnah, kata-kata, ya, sampai kepada peringkat perjuangan Islam ini. Maknanya para pejuang itu akan diambil tindakan, ya, iaitu tindakan melalui seksaan, disakiti lah. Disakiti. Saya kira sakiti itu sama ada dalam bentuk mempenjarakan ke, bunuh ke, macam-macam lah. Jadi ini perkara lumrah di sepanjang jalan dakwah, di sepanjang perjuangan Islam. Dia tidak akan menghadapi suasana mudah. Bukan senang tuan-tuan nak ubah sistem jahiliah kepada Islam, bukan mudah. Kalau sekadar kita nak mengajar orang main ke surau masjid itu mudah, itu pun tak selesai lah, kan? Tapi bagaimana nak merubah yang ada di luar masjid itu? Lagi susah. Nak merubah yang di luar masjid, yang di luar surau itu, ya, nak memanggil orang memenuhi surau pun payah, kan? Macam mana nak merubah yang ada di luar surau? Sistem itu semua. Itu satu benda yang cukup susah, yang akan menghadapi berbagai cabaran. Jadi Rasul itu diancam dulu dengan apa kata mereka nak rejam. Kemudian wala yamassannakum minna azabun alim, dan kami akan rasakan daripada pihak kami ini dengan azab yang pedih. Jadi itu. Lalu ayat yang kita baca malam ini jawaban Rasul. Ini saya kata dulu adalah bentuk dakwah. Bentuk dakwah, salah satu bentuk dakwah ialah wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat.
berdebat atau berhujah dengan cara yang baik. Ini merupakan hujah lah. Orang yang menentang kata macam ni, Rasul akan jawab ini hujah, ini hujah, ya, secara berdebat. Lalu Rasul kata, Rasul itu jawab bila mereka mengancam Rasul itu, kalau tak berhenti daripada buat kerja tu, mereka akan jam, mereka akan kenakan azab yang pedih. Maka Rasul itu jawab, Rasul itu kata, ya, kamu bernasib malang bukan kerana kami, tapi kerana kamu sendiri. Antaranya ialah kerana, ya, kamu kufur dengan Allah. Kufur dengan Allah. Itu suatu nasib malang. Kufur ini suatu yang sangat besar, kemalangan yang sangat besar, lebih besar daripada kemalangan segala jenis kemalangan. Lebih besar daripada kemalangan jalan raya. Kalau kemalangan jalan raya, dia kena hancur mati, boleh jadi dia masuk surga. Tapi kalau kufur, walaupun mati dalam keadaan sihat, elok, tak sakit, ya, mati elok, kita kata aduh ada lampu mati, bukan mati kena langgar hancur, ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kufur, malang ada, ya, itu kemalangan yang cukup besar. Jadi maknanya kemalangan mereka itu disebabkan kekufuran mereka. Itu Rasul-Rasul itu jawab balik, bukan pasal kami, kamu bernasib malang kerana kamu kufur dengan Allah. Sebab apa? Bila kufur dengan Allah, habis ya, tuan-tuan, ya, habis ya, mana masuk neraka kekal, khalidi, ya, innal ladzina kafaru, ya, min ahlil kitab wal musyrikin. Sama ada kafir itu di kalangan ahli kitab atau kafir musyrikin, ya, bina jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk neraka jahanam, neraka hancur sekali, dan mereka akan khalidi, kekal. Ini kufur, ya. Jadi Rasul itu kata, "A'in zukirtu." Apakah apabila kamu diberi peringatan, kamu diberi peringatan, diberi pengajaran, diberi nasihat, ya, kamu nak ancam kami, kamu nak ambil tindakan kepada kami. Jadi bal antum qaumun muslimun, bahkan kamu ni adalah golongan yang melampau. Ini adalah golongan melampau. Bukan para pendakwah, bukan para dai, bukan para pejuang yang melampau, tapi jahiliyah dia kali. Ini kita kata benda sunnah, dia akan berulang macam tu. Kalau para pejuang yang terdiri pada Rasul itu sendiri, Rasul, tuan-tuan, kalau kita ni orang kata tak kuat lagi, kita ada kelemahan-kelemahan kita, tapi ini Rasul yang terbaik, kita kata. Itu pun dituduh macam-macam, ya. Jadi ini sudah menjadi sunnah. Maknanya para pembawa kebenaran, para penyeru kepada kebenaran ini akan dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Sebab itu kita tengok bagaimana jahiliyah barat melebalkan kepada orang-orang Islam, terutama para pejuang itu dengan mengganaslah, ya, macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang tidak baik yang dilontarkan kepada orang-orang yang memperjuangkan Islam, yang menyeru kepada Islam ini. Jadi itu perkara biasa. Statement saya, kalau kita bawa Islam, musuh Islam tak kata apa, Islam yang kita bawa tak kata, ya. Kalau kita bawa Islam, musuh Islam tak tentang kita, tak buat apa-apa, mana Islam yang kita bawa tu ada tertib. Ada tertib. Kalau betul, mesti ditentang. Macam kita balik ke dinding, balik ke pokok. Kalau kena, mesti dia patah balik. Kalau kita balik tu tak ada main patah balik, itu mana tak
Bila kita bawa, pasti akan menghadapi tentangan. Kalau orang tak kata apa tu, ada silap tak mana kena periksa balik lah. Musuh Islam tak kata apa. Dia tidak berlaku. Tidak ada berlaku dalam sejarah perjuangan Islam ini. Musuh Islam tolong hampa permainan ini untuk para pejuang, tak ada. Dia tidak berlaku macam itu. Bahkan mereka akan jalan-jalan, akan cuba buat fitnah, akan cuba bagi tekanan dan macam-macam. Itu adalah satu sunnah. Jadi Rasul itu kata, hampa ni sebenarnya pelampau. Hampalah yang pelampau, hampalah yang jahat. Sebab kami tak buat apa-apa. Kami hanya mengajar untuk baik, untuk kamu beriman, untuk kamu jadi baik, untuk kamu selamat. Kami tidak ada buat suatu perkara yang tidak baik. Jadi maknanya, kalau macam tu sebenarnya bukan kami yang jahat, ya, kamulah yang jahat, kamulah yang pelampau. Kalau dari segi kita kata macam Nabi Muhammad dituduh pecah belah, sebenarnya pecah belah ni orang yang mengajak kepada lain daripada Islam, itulah pecah belah. Orang yang mengajak lain pada Islam, itulah pecah belah. Yang mengajak kepada Islam, itulah yang mengajak kepada persatuan. Yang bawa lain pada itu, itu sebenarnya yang bawa pecah belah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelas dan menempelak orang-orang kafir bahawa kesialan yang mereka dakwa kononnya datang bersama para nabi dan rasul yang berdakwah kepada mereka adalah salah. Sebaliknya mereka tidak sedar, mereka itu tidak sedar dan tidak usah. Kekafiran yang ada pada diri mereka lah yang menyebabkan mereka akan jadi sial. Ayat ini menjelaskan kepada semua manusia, khususnya mereka yang membenci para pendakwah, agar mereka jangan terlalu mudah meletakkan tohmah dan kesialan itu kepada orang lain, padahal sebaliknya ia adalah berpunca dari diri mereka sendiri. Pendek kata, perangai jahiliyah itu bukan sahaja wujud pada zaman dahulu, bahkan sehingga ke hari ini ia masih tetap berlaku. Jadi maknanya tuduhan-tuduhan jahiliyah ni, dia bukan saja Rasul dulu yang terima, sampailah kepada kita hari ini. Kalau kita buat kerja tu, kalau kita perjuangkan Islam, ya, orang akan tuduh ni kaki kacau, pecah belah gitu. Inilah tuduhan-tuduhan itu akan sampai balik kepada orang yang bawa Islam. Ini pasal apa jahiliyah buat macam tu? Pasal mereka tahu Islam itu betul, ya tuan-tuan. Mereka sekat Islam ni, tuhmah macam-macam, fitnah macam-macam, sebab dia faham kata Islam betul. Kalau Islam tu tak betul, dia pun tak payah sekat. Memang orang tolak. Memang orang akan tolak. Sebab manusia ni mencari benda betul. Mana-mana manusia dia akan cari benda betul. Cuma dia tak jumpa yang betul. Orang kafir pun dia cari yang betul. Ya, dia cari yang betul. Dan apa yang dia pegang itu dia anggap betul. Cuma dia jumpa yang lain yang betul, dia ketinggal. Itu sebab itu maknanya jahiliyah ini akan sekat Islam, sebab dia tahu Islam itu betul. Islam itu betul. Kalau Islam tak betul, dia tak akan sekat. Memang orang satu masa orang akan tolak. Bila orang jumpa yang betul. Iza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila orang nampak sesuatu yang benar, maka yang batil itu akan lenyap. Setakat ini orang tak nampak, orang keliru. Orang Hindu kata hak dia pegang itu betul. Orang Buddha kata yang dia amal itu betul. Itu masalahnya, dia pertahankanlah. Jadi sebab itu. Tapi apabila dia jumpa yang benar, insya-Allah dia akan tinggal. Dia akan tinggal. Itu. Jadi tuduhannya akan berulang
Sampailah ke zaman kita, sampai hari kiamat. Golongan yang jahil tetap sombong. Orang panggil bodoh sombong. Atau dalam istilah agama jahil murakab. Dia tak sedang kata dia tak betul. Dia kata dia betul. Jahil murakab mana kejahilan itu susun, berlapis-lapis. Dia tuan-tuan, orang ni bila jahil, dia tak sedang kata dia jahil payah. Dia kata jahil murakab. Dia jahil, dia tak sedang kata dia jahil. Dia salah, dia tak tahu kata dia salah, dia kata betul. Yang susah. Kalau dia sedang kata dia jahil, senang. Orang bila dia tahu kata dia salah, dia tak betul, insya-Allah dia akan tinggallah hak yang salah itu, dan dia akan carilah yang betul. Tapi bila dia hak salah itu dia kata betul, dia tak sedang. Ayat yang susah kita nak betulkan, dia susah. Ni orang kata bodoh tak boleh ajak, tadi ikut. Yang ni jadi orang Melayu kata macam tu. Jadi dia susah. Orang yang jahil tak sedar kata dia jahil, orang yang salah tak perasan ataupun tak perasa kata dia salah, dia kata dia betul. Hak ni susah. Sampai bila tak boleh betul. Tapi kalau orang dia tahu kata dia salah, insya-Allah dia akan tinggalkan. Dan dia akan cari yang benar. Jadi begitu. Ini kebiasaannya. Ini kebiasaannya meletakkan kesalahan atau kesialan itu kepada orang lain. Jadi orang yang macam ni, dia akan kata orang lain yang betul. Pasal dia rasa dia betul. Bila dia walaupun dia salah, tapi dia merasa hak dia betul, maka dia akan lihat hak betul itu salah. Sebab itu dia kata Rasul ni salah, Rasul ni tak betul. Pasal dia rasa dia betul, padahal dia salah. Ayat tu yang cukup bahaya lah, yang kita minta lindung daripada Allah. Kita ni salah tak betul, kita nampak betul. Ayat tu cukup bahaya. Pasal apa? Bila orang itu salah, dia rasa betul, maka tak boleh nak diperbetulkan. Itu yang jadi masalah dia. Tak boleh nak dibetulkan. Dia akan mempertahankan pula kesalahan itu. Dan dia akan mengatakan orang lain yang betul itu salah. Dia akan jadi begitu. Dia akan kata orang yang betul itu salah, orang yang betul itu jahat. Kerana apa? Kerana dia menganggap mereka betul dan orang lain salah. Ini satu benda. Dan orang yang macam ini, apabila benda ini berlaku pada seseorang, maka dia tak akan dapat kesedaran dan keinsafan. Itu yang bahayanya tuan-tuan. Bila ini benda ni ada pada seseorang, dia tak akan maknanya timbul rasa kesedaran dan keinsafan untuk mencari kebenaran. Pasal apa? Pasal dia kata dia betul. Itu bahaya. Hak nasihat dia marah, dia tentang. Pasal dia kata betul. Ini bahaya. Ya, bahaya. Kesilapan dan kesalahan itu apabila dirasakan betul, ini bahaya. Orang ini tak boleh dibetulkan, dan dia tak akan menerima yang betul, dan dia tak akan menerima ajaran dan teguran orang. Inilah satu benda yang cukup bahaya. Jadi begitu. Kemudian wajah amin aqsal madinati. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari ujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutilah rasul-rasul itu. Jadi tengah kita kata rasul-rasul dengan penduduk Antakiyah itu duduk berdebat, lawan hujah, tiba-tiba datang secara tergesa-gesa. Yas'a ni makna segera, datang segera, larilah. Dia kata,
datang secara berlari. Seorang lelaki daripada ujung bandar, maknanya penduduk dah kampung lah kita di ujung bandar Antakya itu, mana penduduk pinggir bandar lah, mana kampung dah lah, kampung dah. Dia memanglah betul lah hak dalam bandar ni dia susah sikit nak terima. Pasal apa? Pasal selalunya dalam bandar ni orang hidup senang, hidup mewah. Jadi dia selalunya dia tak mau kepada ajakan Rasul. Selalunya orang kampung ni dia mudah untuk terima. Jadi tengah Rasul-Rasul itu duduk berhujah dan diancam oleh penduduk Antakya itu, maka datanglah secara tergesa-gesa seorang lelaki dari ujung bandar, dan lelaki itu kata, qala ya qaumi, dia berkata, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah rasul-rasul ini. Jadi ayat ini Allah nak cerita kepada kita bahawa di saat genting, genting lah kita kata, pasal Rasul itu sudah diancam untuk diambil tindakan. Tengah saat genting itu muncullah seorang lelaki yang datang dari jauh secara berlari-lari bagi mendapatkan para Rasul itu, dan dia memberi nasihat kepada kaum dia supaya kaum dia ikutlah para Rasul itu. Dan lelaki ini dikatakan bukan seorang yang hebat, dia bukanlah seorang pembesar, dia bukan seorang kenamaan atau dia berpangkat. Dia hanya manusia biasa, bahkan manusia kerdil. Ada setengah ulama kata dia ni cacat, tetapi walaupun dia ni kerdil, tetapi dia beriman. Dan dia bukan sekadar beriman, dan dia bukan sekadar beriman, tetapi dia menzahirkan iman dia yang ada dalam hati. Itu maknanya. Dia bukan sekadar dia beriman, dia menzahirkan iman dia yang ada dalam hati. Walaupun dia orang kerdil. Ni yang rasul-rasul hadapi ni tuan-tuan, ialah orang-orang hebat-hebat, orang besar lah. Orang besar lah. Memang lazimnya macam itulah. Kita tengok dakwah rasul-rasul ni, yang menentang mereka tu bukan orang biasa. Semua rasul-rasul begitu. Semua rasul-rasul menghadapi kerajaan ni, menghadapi kerajaan. Maknanya orang yang ada kuasa, bukan rakyat biasa. Jadi ini orang besar-besar. Ini orang kerdil. Yang mana orang kerdil, walaupun dia kerdil, tetapi dia seorang yang beriman. Dan kita tengok dalam ayat ni, iman ini telah menjadikan seorang yang kerdil itu hebat. Yang kata iman ni hebat, itu yang ayat kata wala tahinu, jangan rasa hina, jangan rasa hina, jangan rasa rendah diri. Wa antumul a'lau, kamu tu hebat. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu beriman. Tengok ni manusia ni kerdil dia, ada orang kata dia ni kerja dia cari kayu je, gaji kayu. Lepas setengah kata dia gelaran dia Habibun Najjar. Tetapi tengok, dengan iman, walaupun orang itu kerdil, tetapi iman yang ada dalam diri itu telah meletakkan dia hebat dan tinggi.
Bukan senang tuan-tuan. Ni cerita ni bukan senang ni. Dia menzahirkan iman di depan pemerintah yang ada pada masa itu, yang tak boleh dengar ada Tuhan lain. Ya? Bukan senang. Nanti kita tengok ayat 25 ni bagaimana dia menzahirkan keimanan dia. Dia kata apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kita akan sampai di ayat tu. Inni amantu, sesungguhnya aku beriman bi rabbikum, dengan Tuhan kamu. Mana dia zahirkan keimanan dia kepada rasul-rasul itu, dan dia umum fasma'un, dengar semua. Hebat kan? Pasal apa kata hebat? Pasal mengisytiharkan iman pada masa itu, risikonya akan diambil tindakan terobak. Dia akan dibunuh. Ya? Dan memang pun dalam cerita ni nanti dia akan dipijak sampai keluar perut lilit. Lelaki dia akan dipijak nanti. Cerita dia. Kita lihat betapa kuatnya, betapa hebatnya iman. Itu yang kita kata Masyidah tu, berani depan Firaun, orang lain semua tak berani. Pasal apa Masyidah berani? Walaupun dia perempuan. Perempuan ni kalau ibu lemah lah kita katakan. Tapi bagaimana dia berani menzahirkan keimanannya depan Firaun yang dia tahu risiko dia, bahkan ayah dia mendidik. Di mana kekuatan yang ada pada Masyidah? Iman. Iman. Inilah kekuatan iman. Ya? Dan kekuatan inilah yang ada pada pejuang dulu, yang mereka boleh berdepan dengan musuh yang ramai, yang lengkap dengan senjata, yang mereka tak ada apa ni. Inilah dia. Ini. Kalau lah ni macam di Israel tu perigi Al-Qassam, itu yang paling mereka takut sekarang. Memang Israel kalah. Israel sebenarnya kalah. Yang kita dulu dengar tu mati banyak orang awam, bukan tentera, orang awam, rakyat biasa, budak-budak. Dia bom ikut suka. Pasal perigi Al-Qassam, nak masuk tu kena hafal Quran. Semayang malam tak tinggal. Tu dia punya rekrut dia. Quran hafal, semayang malam tak tinggal, baca Quran tak tinggal. Inilah orang yang Allah akan bagi kemenangan. Sebab tu Israel takut. Itu yang dia minta senjata-senjata, dia kalah tu, benarnya. Dia kalah. Dan dia takut. Dia berbuat pun. Dia hanya bom membuta tuli ya. Jadi betapa hebatnya lelaki ini kerana dia berani, bukan setakat dia beriman, tetapi dia melahirkan keimanan, dan dengan maknanya mengajak mereka itu tadi beriman. Itu hebat. Dia bukan setakat mengaku beriman, tapi dia zahirkan keimanan itu dalam bentuk amali. Dalam bentuk amali, mana dia tolong para rasul itu, dia bela para rasul, dia tolong berdakwah kepada rasul itu. Jadi dia ini faham, lelaki ini faham makna iman. Kerana makna iman ini bukan setakat mengaku kemudian duduk diam, tapi iman perlu ditegakkan. Iman perlu ditegakkan, dan iman maknanya yakin kepada yang hak, yang benar, dan menolak segala bentuk kebatilan. Jadi bila dia mendengar adanya kebenaran yang dibawa oleh para rasul,